Ya, Assalamualaikum. Hari ini kami akan membahaskan tentang banjir yang sedang berlaku di negara kita, terutama sekali di belah pantai timur lah. Yang sering berlaku bila tibanya musim tengkujuh. Berat lagi mata memandang, berat lagi bahu turun. Oleh itu, kami akan merungkai, akan membahaskan, membincangkan tentang bagaimana ini berlaku, kesan ataupun langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah ini agar tidak berterusan. Okey, Azim, bagaimana Abang Azim atau Abang Izzuddin, apa yang anda rasa sebab yang menyebabkan sering berlakunya banjir di belah pantai timur, belum sekali di musim tengkujuh juga. Jadi sepatah dua kata. Jadi boleh rendah langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah banjir. Saya akan rungkaikan kesan terhadap masalah banjir. Okey, pada pendapat saya, langkah bagi mengatasi isu banjir yang setiap kali berlaku di negara kita ini, yang pertama, pihak yang bertanggungjawab mestilah meningkatkan sistem saliran. Dari segi melibatkan pembersihan parit, lepas tu saluran sungai, lepas tu ke mana air tu nak dituju. Kiranya andai kata akan datang masa banjir akan datang, kita dapat tahu ke mana arah pergerakan air tu. Kiranya kita membuat saluran tu ke satu tempat. Contohnya macam di Terengganu, iaitu di Tasik, kiranya empangan tu, kiranya dia tujukan kepada tu. Kiranya adalah tempat untuk menampung air yang berat tu. Kiranya tak ada masalah lah kalau hujan yang lebat ke, banjir tu memang akan tetap berlaku. Cuma kita dapat sekurang-kurangnya kita dapat mengatasi sedikit supaya tidak memberi kesan kepada penduduk-penduduk yang sering terjejas akibat banjir. Okey, yang kedua, pengurusan sungai dan tebing, iaitu dengan membina dinding atau benteng di sekitar sungai atau kawasan pantai yang sering berlaku banjir. Kiranya yang kawasan yang sering terhakis, mempunyai hakisan tanahan, kiranya pihak bertanggungjawab menekankan pada tempat itu dengan meletakkan sebagai contoh batu yang besar tu. Lepas tu membuat benteng dan sebagainya. Okey, bagi yang ketiga pula, perancangan bandar yang baik, iaitu pihak berwajib ataupun penduduk setempat ataupun komuniti dalam tempat tersebut berbincang dengan merancang apa yang lebih baik untuk mereka mempertahankan tempat tinggal mereka, sama ada dari segi saliran, lepas tu penggunaan tanah. Contohnya macam tempat yang selalu dinaiki air ataupun tempat yang selalu terjejas dengan banjir, ianya kawasan itu kita tidak boleh melakukan aktiviti pembalakan contohnya.
kerana dengan tidak adanya pokok ni, tanah tidak akan mencengkam dengan kuat. Jadi membuatkan hakisan tanah itu akan lebih mudah untuk, sebab tu biasanya kalau berlakunya banjir, kebiasaan kita selalu dengar tanah runtuh dan sebagainya. Itu salah satu sebab juga berpuncanya hakisan tanah. Itu pihak bertanggungjawab kena mainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Okey, saya rasa yang terakhir dengan kerjasama antara kerajaan dan masyarakat. Kini kalau kerajaan saja bergerak, masyarakat tidak bergerak, tidak jadi. Kalau masyarakat saja bergerak, kerajaan tidak bergerak, sama je. Kini masyarakat dengan kerajaan ni berganding bahu antara satu sama lain. Ini dalam mengatasi isu ni lah. Oleh itu masyarakat ni dia kena membina kerjasama yang kukuh dengan kerajaan supaya kerajaan dapat mendengar suara-suara mereka. Kini bila mereka bersuara, kerajaan akan mempertimbangkan usul mereka itu dan membuat tindakan atas apa yang mereka usulkan. Okay, saya rasa itu saja daripada saya sebagai langkah mengatasi banjir. Yang saya dapat lihat daripada Hazim, banyak poin-poin atau banyak yang boleh kita kupaskan. Betul lah yang Hazim cakap, kerajaan dan juga masyarakat iaitu penduduk tempatan ataupun komuniti perlu berganding bahu. Bila kerajaan ingin mengusahakan langkah, masyarakat perlu memberi komitmen yang sama lah, agar langkah itu dapat diatasi dan dapat dijalankan, agar perkara itu tidak berlaku lagi lah. Okay, yang kita dapat daripada Hazim banyak poin, dan kita boleh lihat kesan yang laku akibat banjir yang melampau yang berlaku di negara kita setiap musim tertentu, iaitu baru-baru ini di Kelantan dan Terengganu. Okey, seperti mana kita tahu, apabila berlakunya banjir, banyak kawasan, banyak individu yang menjadi mangsa kepada banjir tersebut, menyebabkan berlaku banyak kerugian, banyak kemusnahan dan sebagainya. Antara kesan yang buruk yang berlaku pada kejadian banjir ni, kita dapat lihat kerosakan harta benda. Kerosakan harta benda ni bukanlah harga barangan tu RM1, tapi dianya bernilai kepada individu yang tidak mempunyai pendapatan yang tinggi. Contohnya, kerosakan harta benda seperti rumah, bangunan. Kalau macam rumah tu dihanyutkan banjir, macam mana mereka ingin memperoleh pertempatan untuk tempat tinggal mereka lah kiranya. Sekiranya mereka tiada tempat perlindungan untuk saudara ahli keluarga mereka, menyebabkan mereka tinggal sebatang kara, tiada rumah, tiada tempat perlindungan dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka menjadi apa panggil? Jadi tekanan dan sebagainya. Lepas tu kita tengok yang kedua pula, kehilangan aset. Kehilangan aset ni menyebab contoh kan, aset dia individu ni ada kereta. Lepas tu kereta dia ni kena banjir. Kereta ni nilai dia bukan RM1. Lepas tu kalau kereta rosak, macam mana dia nak menggunakan untuk pergi ke tempat kerja, hantar anak-anak ke sekolah dan sebagainya. Kita tahu kereta ni banyak manfaat untuk sesebuah keluarga. Contohnya mereka menggunakan kereta ni untuk aktiviti seharian, untuk pergi ke pekerjaan, untuk menghantar anak-anak dan sebagainya. Kalau kereta rosak ni menyebabkan mereka ke kereta sajalah, kenderaan seperti motor, basikal dan sebagainya. Kalau macam kereta tu kena air, lepas tu dihanyutkan, susah lah untuk
untuk bagi lagi, makan masa. Lepas tu menyebabkan mereka mengeluarkan kos yang tinggi untuk membaik pulih kenderaan tersebut. Lepas tu kita dapat tengok juga kalau macam banjir ni menyebabkan penularan wabak penyakit berjangkit. Kalau banjir, ramai individu ataupun masyarakat dan keluarga sering ke klinik untuk mendapatkan bekalan ubat-ubatan, suntikan dan sebagainya. Contohnya penyakit yang sering berlaku lah kepada mangsa banjir. Kita dapat lihat penyakit seperti penyakit kulit, gatal-gatal. Kulit mereka ni akan jadi gatal lah, menyebabkan tinggal kesan kudus orang kata. Parut yang menyebabkan kelihatan tidak comel orang kata. Lepas tu selain itu wabak penyakit ni disebabkan oleh pemakanan ketika waktu banjir. Contohnya makanan tu rosak akibat terdedahnya kepada air banjir atau sebagainya. Kadang-kadang ramai ahli keluarga masyarakat ni terkena cilik-bilik disebabkan pemakanan daripada akibat banjir. Lagi satu, penyakit yang sering berlaku ketika banjir ni penyakit bawaan oleh wabak serangga. Contohnya seperti nyamuk. Nyamuk suka tempat yang air bertakung. Apabila air bertakung ni menyebabkan dia aktif lah untuk melakukan pembiakan. Lagi banyak air bertakung, lagi cepat mereka membiak. Jadi menyebabkan ramai individu yang akan terkena dengan wabak penyakit bawaan nyamuk. Contohnya nyamuk Aedes, denggi dan sebagainya. Ini akan menyebabkan mereka akan terkena penyakit dan berisiko untuk masuk hospital. Itu saja kot. Okey, setelah itu ada lagi. Kita dapat lihat berlakunya alam sekitar terjejas akibat air banjir ni. Sebabnya kita tahu air banjir ni arus dia deras. Lepas tu banyaklah macam pokok, kereta, sebagainya ni dihanyutkan oleh air. Sebab apa? Sebab air banjir ni dia mempunyai arus yang deras. Jadi kalau macam ada anak-anak lah, kita tengok yang suka main air ni, kita kena berwaspada. Sebab apa? Sebab boleh berlakunya hanyut dan menyebabkan lemas. Seperti yang mana kita tahu 2-3 hari lepas berlakunya isu kanak-kanak lemas di mana ni? Di Tok Hakim. Di Tok Hakim Manik tu kan? Di Padang Midik. Sebab apa? Sebab mereka tidak berwaspada daripada air banjir. Tiada pengawasan dan sebagainya. Itu menyebabkan berlakunya hanyut dan lemas. Ini akan menyebabkan kehilangan nyawa. Dan siapa jadi mangsa? Ahli keluarga jadi mangsa. Ahli keluarga, kaum masyarakat dan sebagainya. Menyebabkan mereka terasa kehilangan. Ahli keluarga ni individu yang kita sayang. Jadi kalau kehilangan seseorang, itu membawa impak yang besar kepada sesebuah institusi keluarga. Akan menjadikan apa tu panggil trauma yang mendalam terhadap situasi banjir. Saya rasa itu saja bagi saya terhadap kesan banjir. Okay. Ya, terima kasih kepada Ismuddin yang mengkupaskan kesan banjir yang amat berat, amat buruk kepada kita. Setiap masa-masa banjir yang saya berlaku dengan kita ini. Yang itu kami saya teruskan dengan aktiviti spontan kita dengan menanyakan apakah yang Azim dan Izzuddin rasa tentang banjir yang boleh Azim dan Izzuddin kupaskan dengan spontan. Okey, bagi pandangan saya lah, antara kesan lain dari banjir ni, contohnya kita tengok di hutan-hutan setempat, kita tengok
pembalakan sering berlaku secara meluas. Kita tahu aktiviti pembalakan ni merupakan aktiviti yang mampu menambah pendapatan. Tapi aktiviti pembalakan ni harus dikawal dengan sebaik mungkin. Sebab kita tahu aktiviti pembalakan ni adanya aktiviti pembalakan haram yang sering berlaku secara meluas. Kesan daripada aktiviti pembalakan tu, kita tahu pada waktu musim tengkujuh, musim bulan 11 hingga ke bulan 12 ni sering berlakunya hujan yang berterusan dengan lebat. Okey, apabila berlakunya banjir, apabila berlakunya hujan, berlakulah hakisan disebabkan oleh air yang laju yang daripada turun bukit tu, air yang laju membawa beban-beban seperti kayu kayan, batu-batuan, pokok-pokok dan sebagainya. Apabila tanah ni tak dapat menampung beban yang kuat daripada bawaan air tu, akan menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Apabila berlakunya tanah runtuh, mungkin sesebuah kawasan setempat tu tak boleh dilalui akibat berlakunya tanah runtuh terpadu. Dianya akan menyekat laluan masyarakat setempat untuk lalu kawasan tersebut. So kiranya saya nak kaitkan banjir dengan kawasan aktiviti pembalakan ini. Kita tahu air yang kuat tu datang daripada bukit. So kiranya air tersebut tidak dapat melalui laluan anak sungai. Okey, benarlah aktiviti pembalakan ini menjadi salah satu punca kepada berlakunya berlakunya masalah banjir. Ini kerana macam mana tadi? Dengan macam yang saya lihat dari segi saya, bila berlakunya aktiviti pembalakan, tanah-tanah dengan air hujan yang turun dengan berterusan dengan lebat menyebabkan air yang turun itu dengan arus yang laju kan, yang akan membawa beban-beban itu seperti batu, pokok-pokok, pasir yang sangat banyak yang menyebabkan dengan laju yang tanah tidak dapat menampung, yang akan menyebabkan berlakunya tanah runtuh di sesuatu tempat. Tempat itu sebelum ini tidak dinaiki banjir kan, banjir. Apabila berlakunya tanah runtuh yang menyebabkan terhalangnya laluan air, laluan untuk air yang lalu ingin pergi ke sungai ke laut ke, yang menyebabkan tidak berlakunya banjir. Apabila berlaku tanah runtuh, daripada aktiviti pembalakan yang itu menyebabkan berlakunya banjir yang sangat dahsyat kerana air yang berterusan itu dengan laju tidak dapat tidak dapat lari hingga tidak dapat menyebabkan berlakunya banjir yang besar. Yang saya dapat lihat juga daripada masalah banjir, yang daripada poin yang Hazim kaitkan tadi, saya rasa tentang kerajaan melakukan langkah-langkah awal untuk mencegah banjir dengan lebih awal agar rakyat Malaysia atau rakyat sendiri tidak dapat merasakan sakitnya, bebannya berlakunya banjir setiap kali bertahun. Apa yang Hazim ingin beritahu? Okey, terima kasih atas soalan. Saya rasa bagi pihak kerajaan terutamanya, kerana pihak kerajaan ni dia menguasai semua dari segi sistem ekonomi ke, dari segi penempatan sesuatu tempat ke, mereka menguasai. Jadi pihak kerajaan ni antara peranan yang sangat penting dalam mengatasi isu banjir. Okey, contohnya pihak kerajaan meningkatkan ataupun memberitahu amaran awal. Sebagai contoh,
pihak kerajaan ataupun pihak bertanggungjawab memberitahu kepada masyarakat yang seringkali terjejas akibat banjir ataupun tempat yang seringkali dinaiki air. Pihak kerajaan ni memberitahu mereka melalui sistem sensor mereka. Contohnya di kawasan yang sering dinaiki air yang tinggi, mereka membuat satu sensor ataupun siren untuk mereka waspada. Mereka sentiasa berwaspada apabila tibanya musim banjir ni. Jadi dalam keadaan mereka tidur pun, apabila sensor itu berbunyi, maka mereka akan berjaga-jaga dan mereka akan sempat membuat persiapan lah untuk menghadapi banjir itu. Mereka akan sempat untuk, contohnya mereka menyelamatkan barang-barang berharga ataupun mereka penting, keluarga, anak-anak kecil ke. Jadi perkara itu dapat dielakkan lah jika kerajaan membuat tindakan seperti itu. Okey, selain itu, amaran awal sebelum kita tahu musim banjir ni berlaku antara bulan 11 kan, antara bulan 11 hingga bulan 1 lah normalnya. Jadi kerajaan ni memberi peringatan awal contohnya melalui iklan di TV. Umumnya kita tahu setiap masyarakat di negara kita ni kebanyakan di rumah mereka ada televisyen kan. Jadi pihak kerajaan boleh mengambil langkah tersebut dengan membuat iklan, ataupun pihak kerajaan ataupun pihak bertanggungjawab ni, mereka memasuki kawasan-kawasan yang seringkali dinaiki air ni, mereka membuat pengumuman. Contohnya macam COVID dulu kan, setiap kali setiap kampung-kampung ada van yang masuk bagi membuat pengumuman, bagi langkah berjaga-jaga. Okey, pihak kerajaan boleh mengambil langkah itu juga bagi mengatasi ataupun memberi peringatan awal kepada masyarakat setempat yang mana tempat mereka ni sering dinaiki air. Saya rasa itu sahaja. Okey, apa yang kita dapat lihat sangat banyak iaitu poin-poin yang diberikan oleh Hazim tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk menangani masalah banjir ini. Okey, apa yang saya ingin bertanyakan kepada Hazim dan Izzuddin, yang saya dapat lihat, adakah bantuan-bantuan daripada NGO kena yang bukan kerajaan memberi bantuan dan mengulurkan sumbangan kepada masa-masa banjir ini dapat menampung beban rakyat ataupun kerajaan pada masa musim banjir. Apakah yang anda boleh berikan? Okey, pada pandangan saya lah, seperti mana kita tahu, di negara Malaysia ni banyak NGO yang sering mengeluarkan duit daripada syarikat mereka untuk menampung keperluan mangsa-mangsa banjir ni. Sebab apa? Mereka tahu kalau banjir ni banyak harta benda, kawasan rumah apa semua tu banyak yang mengalami kerosakan. Jadi dengan adanya NGO ni yang menghulurkan bantuan seperti makanan, tempat tinggal, keperluan asas dan duit, ini sedikit sebanyaklah mampu menampung menampung keperluan ahli keluarga tersebut. Sebab kita tahu tidak semua mangsa banjir ni yang golongan yang berada, kiranya mereka makan minum cukup. Tidak semuanya mencukup. Jadi kita tahu dengan adanya NGO ni mampu menampung mereka daripada segi terbabi. Selain itu, kita dapat lihatlah kalau musim banjir, ramailah golongan NGO ni yang sering bertungkus lumus menolong bangsa-bangsa banjir. Contohnya kita tengok pada tahun 2014 tak silap saya, di banjir di Kuala Kra, Mani Urai. Kita tengok NGO daripada Selangor tu sanggup turun untuk membersih, untuk
menghulurkan bantuan untuk meringankan beban mereka. Sebab kita tahu kalau banjir ni banyak harta benda rosak, musnah, dan mereka pun akan menyebabkan tekanan, memberikan tekanan kepada mangsa-mangsa banjir yang terjadilah. Jadi pada pandangan saya ni, bantuan yang dihulurkan oleh NGO tu sedikit sebanyak dapat menampung ahli keluarga mangsa, ahli keluarga banjir. Itu saja bagi saya. Okay, banyak cantik poin-poin yang saya dibagikan. Okey, adakah Azim ingin membahaskan sikit? Saya ingin menambah sedikit apa yang Izzuddin katakan tadi. Memang betul semuanya apabila badan bukan kerajaan ni mereka bergerak, ia secara automatik akan menyedarkan masyarakat lain juga. Masyarakat, jadi bila masyarakat lain tu melihat badan-badan bukan kerajaan ni membuat aktiviti seperti itu, maka mereka akan tertarik dengan mereka berusaha membantu dari segi kewangan ke kebiasaan. Badan-badan NGO ni mereka akan mereka akan memberi info mengenai sumbangan, contohnya dari sumbangan melalui akaun-akaun bank. Lepas tu mereka ni dapat sedar dengan at least mereka dapat tolong melalui sumbangan itu. Jadi melalui sumbangan itu juga mereka dapat membeli keperluan-keperluan yang diperlukan oleh keluarga yang terlibat dengan banjir itu. Jadi sedikit sebanyak dapat menyedarkan masyarakat, sama ada sedikit ataupun banyak, yang pasti mereka dapat menolong, dapat meringankan sedikit beban mereka yang terlibat banjir itu. Okay, saya rasa apa yang dikatakan oleh saudara Azim, saya ingat kembali pada tahun 2014 yang lalu. Saya ingat lagi ada macam founder ataupun influencer TikTok, iaitu tak ingat apa founder misi, yang melakukan sumbangan, iaitu dia buka tabung ataupun tabung bencana dalam TikToknya, yang view yang sangat banyak, iaitu mencecah ke atas 1,000, menyebabkan masyarakat di Malaysia di setiap pelosok yang melihat video itu memberi banyak bantuan, iaitu dalam masa seminggu dapat dalam 1 juta, yang menyebabkan kita sedar yang masyarakat Malaysia ini amat prihatin dengan isu-isu yang telah terjadi dengan bangsa, tak kira bangsa ataupun agama, menyebabkan sangat-sangat menghayati saya, kan. Yang saya ingin berikan tentang Izzuddin tadi, tentang NGO yang turun ke mana orang, kan. Yang saya dapat lihat, apabila turun NGO daripada Selangor, yang membantu rakyat Kelantan, dapat membantu kerajaan Kelantan apabila berlaku banjir tersebut. Ia bukannya berlaku di satu tempat saja, itu bukan di mana orang saja, ia berlaku di setiap daerah, kan. Menyebabkan kerajaan tidak cukup tangan. Itu menyebabkan oleh itu kebaikan kepada kerajaan dengan adanya sumbangan pertolongan daripada NGO dari negeri lain yang akan menjadikan NGO yang lain agar untuk membantu, agar meringankan beban. Bukan kita nak cakap kerajaan tidak turun tangan, bukan. Kita sendiri tahu, kalau kita masuk, kita terlibat dalam menjadi masa, kita pun dapat tahu apa yang mereka rasa. Kan. Oleh itu saya rasa NGO dan juga influencer ini amat memainkan peranan penting dalam membantu bangsa dan masalah kerajaan. Jadi, apakah Izzuddin dan Azim ingin kumpaskan lagi? Saya rasa saja daripada saya. Okey, baiklah, podcast kami, iaitu podcast santai mengenai banjir. Oleh itu kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Oh yeah. That is the water level. Tiga orang uncle cakap sini Tori sampai 4 hari tak makan tau. 4 hari tak. Tak ada bantuan makanan. Sejarah pengusaha adalah sejarah pembangunan. Sejarah banjir pengusaha hari ini adalah merupakan sejarah banjir pembangunan. Hari ini kita fokus bagi sini saja. So hari ini kita satu truck ni dia tak penuh lah kontena tu. Barangan 25,000